Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Diam tak diam, kita dah masuk ke episod kedua, Sembang Santai Ekonomi yang dibawakan khas oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Okey, seperti yang kita bincangkan pada episod pertama yang lalu, kita cuba untuk merungkai ataupun menerangkan isu-isu berkenaan ekonomi, terutamanya indikator-indikator yang kalau kita tak bawakan ataupun kita tak bincangkan secara tuntas, ramai yang mungkin akan confuse, akan salah faham. Jadi kita nak cuba mudahkan supaya tujuannya tak lain tak bukan untuk kita semua ni dapat membuat keputusan yang tepat. Bukan dengar-dengar cakap orang, tengok kat social media, orang posting kat Facebook ke Instagram ke Twitter ke terus ikut, tak mau. Lepas ni kita nak boleh argue balik, betul ke Mamat cakap kan? So kita nak macam tu lah kalau boleh. Alright, jadi episod kali ni kita nak cuba fokuskan satu indikator yang mendapat perhatian lah. Kalau dia nak umum ke tu macam-macam sentimen dia, ada yang melompat kan, ada kata dia naik ke, dia turun ke, kalau maintain macam mana pula kan. So indikatornya adalah kadar dasar semalaman, OPR, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil Overnight Policy Rate. Okey, saya nak mulakan perbincangan dengan persoalan paling mudah, paling asas. Apa benda OPR ni? Okey, OPR ni sebenarnya adalah sebuah penanda aras bagi monetary, dasar monetary negara kita. Okey, dasar tu ditadbirkan oleh siapa? Oleh bank pusat kita, iaitu Bank Negara Malaysia. Okey, kalau macam tu, bila dia buat keputusan tu, ada tak dia macam tiba-tiba je ke, ataupun dia dah bagi satu tarikh, tarikh ni dia akan umumkan, ataupun ada jadual ke macam mana? Kalau kita lihat dekat website Bank Negara Malaysia, mereka telah memberi jadual. So macamnya kalau tahu bila kalau macam syarikat, mesyuarat mereka. Kalau macam syarikat, kita dah tahu dah timeline dia tu. Buat meeting macam ni kan. Bank negara pun macam tu juga lah. Ya. Okey. So lah, kalau bercakap tentang OPR ni, kalau kita OPR, negara lain macam mana? Betul. Seperti negara lain, diorang pun ada kadar dasar sendiri yang ditetapkan oleh Bank Pusat. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat, ada kadar dasar yang mampu untuk menggerakkan potensi. Bank Pusat dia apa nama dia? Bank Pusat Federal Reserve. Okey. So apa dia punya OPR sebenarnya untuk Amerika Syarikat ni adalah Federal Fund Rate. Berapa rate tu? FFR. Rate dia? Dia ada range doktor untuk FFR ni, 0 ke 0.25%. Rendah rendah. Okey. So itu yang jauh nun dekat US sana. Okey, betul. Kita paling dekat sini sebang kita je, itu Indonesia. Bank Pusat nama dia Bank Indonesia. Policy rate diorang yang pakai ialah 7-day reverse repo rate. Sama juga macam Malaysia. Malaysia dah turun 125 mata asas tahun lepas 2020 kan, sebab pandemik COVID. Indonesia sama juga. Diorang dah menurun sebanyak 125 mata asas. Sekali lagi tahun ni 2021 diorang telah turun lagi 25 mata asas. Tahun ni turun lagi? Yes, turun lagi Februari lepas. Berapa sekarang? Sekarang 3.5%. Okey. Jadi dah cakap apa itu OPR, jenis-jenis OPR di negara lain. Yes. What's the fuss? Apa benda, apa ceng ni OPR ni, what's the big deal lah? Okey, kalau kita lihat significance of OPR ni terhadap kita sebagai pengguna atau pelanggan bank kan. Sebenarnya OPR ni lah yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya kadar keuntungan yang dikenakan terhadap pelanggan bank apabila mereka apply untuk pembiayaan dengan pihak bank. So maksudnya daripada bank negara turun ke bank sampai ke, maksud keputusan tu mengenai Mengenai kita sendiri, doktor. Okey. Sebagai contoh kan, kita semua ada impi untuk beli rumah sendiri. Betul. So kita pun approach bank untuk dapatkan pembiayaan perumahan. Kat sini pentingnya kita tahu, untuk membuat pembiayaan perumahan ni ada satu perkara yang kita perlu ambil tahu, iaitu kadar keuntungan yang akan ditetapkan oleh pihak bank. Kat sini maksudnya kadar ataupun kos yang kita perlu bayar untuk membuat pembiayaan dengan pihak bank. Sebelum tu kita kena tahu apa itu kadar yang akan ditetapkan oleh pihak bank ni. Ada dua. So mesti tertanya-tanya kan, perubahan OPR ni ada impact ke kepada dua kadar ni? So kadar yang pertama ialah kadar tidak berubah ataupun kita panggil dia fixed rate. Ni kadar ni memang
macam mana terjadi OPR pun jatuh ke naik datang ke ribut tak taufan ada. pun dia macam Ribut tu taufan pun je. macam tu Keras je. je. Macam Okey, tu okey, je okey. kat existing customer lah. Okay, faham. Tapi untuk customer yang baru, contohnya tiba-tiba kita nak buat pembiayaan yang lain. So dia akan beri impact sebenarnya. Kalau OPR ni turun, maksudnya kadar keuntungan bank pun akan turun. Itu kepada pelanggan yang baru. Maksudnya kalau OPR jatuh, maksudnya kadar keuntungan yang akan ditetapkan oleh pihak bank pun akan jatuh. Kalau maksudnya dia tengah fikir-fikir nak beli rumah, masa tu pula OPR turun, dia dapat kadar pembayaran yang rendah lebih lah. rendah lah. Okey. Yang keduanya pula adalah variable rate ataupun kadar keuntungan yang berubah-ubah. Ni yang paling penting yang kita kena tahu ni. Maksudnya kalau OPR naik, so kadar keuntungan yang berubah-ubah ni pun akan naik lah. Kalau OPR turun, dia pun akan turun. So kalau base rate OPR naik, base rate pun naik. Kalau OPR turun, base rate pun turun. So itu untuk pengguna household atau isi rumah. Mesti ada lagi side yang party yang akan dapat juga keuntungan daripada penurunan OPR ni kan. Okey, selain daripada pengguna biasa seperti kita, perniagaan juga boleh mengambil peluang daripada OPR yang rendah ni. Terutamanya seperti perusahaan kecil dan sederhana atau PKS yang boleh mendapat pembiayaan pada kadar yang lebih rendah pada masa kini, dan oleh itu mereka boleh menggunakan lebihan wang tunai yang mereka ada untuk mengembangkan perniagaan mereka. So maksudnya beginilah caranya salah satu kata tu campur tangan kerajaan. Dalam kes ni Bank Negara Malaysia lah cuba untuk merangsang ekonomi melalui dasar monetary dari sudut isi rumah ataupun individu yang ada fasiliti ataupun kemudahan pembiayaan dengan perbankan, dia dapat manfaat lah hasil daripada keputusan Bank Negara. Begitu juga dengan syarikat-syarikat ataupun perniagaan kecil dan sederhana, PKS pun mendapat manfaat. So itu cara dia. Okey, rasanya banyak benda nak hadam ni. Betul. Ni. So benda mungkin berat. kita kena take stock, fikir balik. Kalau tuan-tuan perempuan nak ambil notes ke dulu, silakan. Lepas ni kita akan teruskan lagi perbincangan dengan lebih hangat lagi berkenaan dengan OPR ni. Okey, kita berhenti dulu seketika untuk memberi lawan kepada pesanan penaja. Kita minum dulu. Hadiah apa? Gadget-gadget canggih. Wah. Lagi? Hadiah percutian di tempat menarik. Atau pakej menunaikan umrah. Alhamdulillah. Kau juga boleh menang kereta mewah. Wow. Dan paling gempak, kau boleh menang RM1 juta, bro. Wow, ini sudah lebih. Okey, kembali ke blog yang seterusnya. Tadi kita dah cakap pasal OPR, apa itu OPR negara lain macam mana pula kan, apa kepentingannya tu. Saya rasa banyak benda nak hadam ni, berat ni. Boleh tak you all mudahkan para penonton kita macam mana kita nak hadamkan OPR ni? Tu paling senang, senang nak faham lah kan. Contohnya penurunan OPR ni ibarat ubat kita makan. Contoh kalau kita sakit, kita jumpa doktor bagi ubat kan, prescribe ubat 1 hari 2 kali ubat ke. Sama juga ekonomi kita, tengah sakit, Bank Negara Malaysia turunkanlah OPR tu sebagai ubat dia untuk sampai dia elok, sebagai ekonomi semakin meningkat, semakin mendapat momentum balik, dia kurangkanlah dos tu, ataupun sebab tu OPR akan maintain ke, depends on the economy. So macam ubat lah. Betul. So kalau tahun lepas Bank Negara dah turunkan 125 mata asas tu macam makan ubat lah sebenarnya. Macam makan ubat lah. Okey, maksudnya tahun lepas kita dah nampak Bank Negara Malaysia dah turunkan 125 mata asas. Tadi Jannah kata apa? Kalau turun tu macam makan ubat pasal ekonomi sakit. Yelah, tahun lepas kita meleset kan? Meleset. 3 kuarter betul-betul kita meleset. Betul. So kena makan ubat. Betul. Tu logik lah. Okey, kalau macam tu, sebenarnya bila Bank Negara bermesyuarat, bila Bank Negara bertemu lah dalam sesama diorang tu kan, ada ahli jawatankuasa daripada luar, external member dan sebagainya, sebenarnya apa faktor yang diorang untuk ambil kira bila nak buat keputusan OPR?
salah satu faktor yang bank negara ambil kira ketika menentukan OPR adalah kadar inflasi ataupun kadar kenaikan harga barangan di luar sana. Jadi kalau kita lihat kadar inflasi semakin meningkat, ia menunjukkan bahawa ekonomi pun sedang berkembang. Jadi untuk mengawal daripada inflasi ini naik dengan secara mendadak, di sinilah bank negara akan memainkan peranan mereka dengan menaikkan OPR. Jadi OPR ni dilihat sebagai pengawal atau penahan daripada inflasi daripada naik secara mendadak. Dan bila harga barang naik pun kita pun tak bergantung guna. Macam ni lah, analogi dia mudah je doktor sebenarnya. Contoh kan, kat highway kan, kita bawa kereta 140 km per hour kan, contoh. Kita bawa dah lah bawa laju ni. Tapi korang faham je lah kat highway kan, tiba-tiba ada binatang liar pula nak melintas. Takkan kita nak langgar ke, accident pula nanti kan. So macam ni lah, kita akan gunakan brake kan untuk elak kemalangan berlaku. So sama je situasi dengan OPR ni. Contohnya macam bank negara kan, dia nampak momentum pertumbuhan ekonomi sekarang ni bagus, nak naik contohlah. So berikutan tu harga barangan pun confirm akan naik kan. Kalau tak kontrol lah. Kalau tak kontrol. So macam kos sara hidup pun akan naik. So kat sinilah peranan sebenarnya OPR ni doktor. So bank negara akan naikkan kadar OPR ni. Untuk apa? Untuk mengawal kadar inflasi kat negara kita. So maksudnya ada dua perspektif lah. Tadi Jannah cakap pasal bila sakit kena makan ubat, OPR tu diturunkan. Sekali tu bila dah makan ubat, mulalah kita sihat. Bila sihat, Adam pula kata tadi masalah inflasi pula muncul. Kemudian Syabis kata tadi, di situ mungkin memerlukan campur tangan daripada pihak bank negara untuk mengawal inflasi. So maksudnya ada dua sisi lah sebenarnya. Selain itu, selain pada faktor inflasi juga antara faktor yang dia mikir adalah pertumbuhan ekonomi. So Bank Negara Malaysia akan pantau lah ekonomi kita, sama ada tengah sakit ke, tengah sihat. Dengan itulah dia akan menentukan dia punya obat OPR dia naik ke turun. So maksudnya dia macam meter lah. Dia boleh laras tu. Kalau tadi tu ada masalah inflasi, dia naikkan kadar OPR tu. Bila katakanlah ekonomi tu sakit, dia losekan sikit meter tu supaya dapat bagi banyak kecairan dan sebagainya pada ekonomi tu sihat balik. Betul. Okey. Alright, kita dah cakap pasal OPR ni agak deep dia punya perbincangan tu. Dah bagi contoh negara lain-lain macam OPR ada apa dia punya OPR dan sebagainya. Kemudian kita dah bincangkan apakah faktor-faktor yang akan diambil kira lah bila keputusan OPR tu bakal dilaksanakan. Okey, kita Pak Wang ni, ahli ekonomi. Ahli ekonomi Bank Islam. Tugas kita antaranya ialah memberi views, pandangan tentang OPR ni macam mana. Kerana views tu penting. Macam kami di Bank Islam sebagai orang kata tu institusi perbankan, pandangan kena OPR ni memberi kesan kepada strategi perniagaan. Jadi pandangan itu akan diambil kira, dan sebelum kita dapat pandangan tu adalah perbincangan dan sebagainya. So saya nak tanya dekat tim kita semua ni lah. So apa view kita pasal OPR ni? Pada pendapat saya lah, bank negara mungkin akan mengekalkan OPR pada paras 1.75% pada tahun ini, walaupun ekonomi negara kita dijangka akan berkembang. Kenapa? Sebab kalau kita lihat, masih terdapat risiko di luar sana yang melibatkan mutasi-mutasi baru COVID-19. Betul juga. Dan kalau mutasi ini merebak dengan lebih meluas di seluruh, bukan di negara Malaysia tapi juga di seluruh dunia, ia sudah tentu akan mendatangkan impak kepada pertumbuhan ekonomi negara dan juga dunia. Yalah, pasal mutasi ni pun saya fikir logiknya mutasi tu macam virus yang baru pula kan. So persoalannya, boleh ke vaksin yang ada ni lawan virus yang dah bermutasi tu? Betul. Jadi kalau macam tu, paras 1.75% ni dianggap selamat lah kalau apa-apa teruk yang akan jadi pada bulan mendatang.
bank negara masih mempunyai ruang untuk bertindak. Okey, tu Adam. So ada tak yang contrarian view kat sini? Itulah. Tapi kan Adam, kalau kita tengok sekarang ni dah ada 2 economic stimulus package yang diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun betul juga. Okey. Kita ada PEMAI, kita ada Pemekasa. So sekarang ni pula ada vaccination program yang telah berlangsung sejak Februari lagi. Okey. So tak ada ke possibility untuk OPR ni naik untuk second half this year ke? Macam mana? Syafiz, sorry lah, saya punya pandangan ni Okay. agak kontra sikit. Alright. Saya support sikit dengan Adam ni pendapat. Sebab saya rasa Malaysia ni adalah country, export oriented country yang bergantung kepada export, aktiviti export kan. So bila kita tengok EU, macam Adam cakap tadi, EU ada sekarang new mutation. Lepas tu lagi dengan Germany extend punya lockdown sampai April. Extend lagi? Wow. Over sebab ada Easter Festival, so extend sampai April. Satu lagi France pun extend lockdown juga, expected extend. So dengan new mutation yang expect to spread to UK dengan US, so bila ada mutation baru, kita tak tahu effectiveness of the vaccine kan. So bila negara maybe dia akan lockdown lagi, bila dia lockdown, so Malaysia pun tak dapat nak export barang kita, so akan weaken dia, lemahkan permintaan barang-barang kita. Di situ saya agak tak setuju lah dengan Syafiz kalau ada rate hike. So Syafiz tak boleh. Okay. So kalau kita perhatikan tadi perbincangan berkenaan views ni ataupun pandangan dia sebenarnya memang subjektif. Tanya 4 orang, 4 lah jawapan. Kalau tanya 10, 10. Silap lebih lagi. Dan pelbagai faktor yang akan dikira untuk membuat penilaian. Jadi tujuan saya tanya soalan ke Adam, Syafiz, Jannah itu tujuannya untuk memberi gambaran lah macam mana ahli ekonomi sebenarnya membuat keputusan. Dan kata tu mencapai satu bentuk konsensus lah. Kalau kita bercakap dalam soal teamwork, so saya fikir mungkin di pihak Bank Negara Malaysia pun kata tu jawatankuasa monetary, mereka akan membuat perbincangan sebegitu. Kerana kita dapat lihat US Federalism pun macam tu juga kan. FOMC dipanggil kan, Federal Open Market Committee. Kalau kita tengok dia punya minutes tu kan, ada yang setuju, tak setuju. So masing-masing ada dia punya pendapat masing-masing. Jadi bila dah tengok tadi tu, harusnya dapat membantulah bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh menghargai peranan ahli ekonomi. Dan sebenarnya bukan mudah dan pandangan kami sebagai ahli ekonomi terutamanya di Bank Islam memang akan bagi kesan kepada strategi perniagaan, dan saya kira banyak organisasi yang lain pun melaksanakan modus operandi yang sama juga. Mereka akan bergantung kepada pandangan daripada ahli ekonomi dan penganalisis sebagainya untuk membuat keputusan. Jadi kalau syarikat pun macam tu, saya kira individu pun boleh buat macam tu juga. Kita boleh kita boleh prepare agak-agak next scene dari research kita tahulah bila OPR itu, so bila waktu sesuai nak pembiayaan. So bolehlah kan? kawal kita punya poket kan. Nak plan tu, dia punya intipati dia akhirnya adalah membuat kata tu satu perancangan literasi keuangan lah. Akhirnya kita mencapai satu literasi keuangan yang baik dan ialah dengan harapan mencapai satu kesejahteraan lah. Okey, saya kira kita dah sampai ke hujung rancangan dan perbincangan OPR ni kalau nak tak boleh habis sebenarnya. Seminggu mungkin tak habis. So banyak cerita, tapi sekurang-kurangnya kita dah layout dong kata tu dia punya critical areas yang mana saya kira tuan-tuan dan puan-puan boleh buat satu take away yang baik lah. Jadi saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi mendengar, dan insya-Allah kami akan bersiaran untuk episod akan datang, dan kami akan cuba cari lagi isu-isu yang lebih relevan, lebih dekat di hati, dan supaya pengakhirannya dapat membantu tuan-tuan perempuan buat keputusan kewangan yang baik. Dan jangan lupa Bank Islam ya. Okey. So sekian daripada kami tim Economic Research di Bank Islam Malaysia untuk program Sembang Santai Ekonomi episod kedua, dan kita berjumpa lagi insya-Allah pada episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.